Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Yahya, student ID 790101065701 EBTM 3103 Pengurusan Projek. Pengenalan. Pengurusan projek adalah disiplin untuk memulakan, merancang, melaksanakan, mengawal dan menamatkan kerja sebuah pasukan untuk mencapai matlamat tertentu dan memenuhi kriteria kejayaan tertentu. Projek adalah usaha sementara yang bertujuan untuk menghasilkan produk, perkhidmatan atau hasil yang unik dengan permulaan dan akhir yang jelas, biasanya masa terhad dan kerap dibatasi oleh pembiayaan atau penyerahan yang dilakukan untuk memberi matlamat dan objektif yang unik, biasanya untuk membawa perubahan bermanfaat atau nilai tambah. Sifat sementara, projek bertentangan dengan perniagaan seperti biasa atau operasi yang berulang-ulang, kekal atau separa kekal, aktiviti yang berfungsi secara tetap untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan dalam amalan, pengurusan pendekatan, pengeluaran yang berbeza, memerlukan pembangunan kemahiran teknikal dan strategi pengurusan yang berbeza. Konflik dalam projek. Konflik dalam bermaksud yang mudah dapat dihuraikan sebagai perbezaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang membawa kepada percanggahan. Thackeray dalam Nystrom dan Davies pada tahun 1977 pula menyatakan konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam pelbagai keadaan akibat daripada kebangkitannya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua atau lebih pihak secara berterusan. Walaupun definisi-definisi konflik yang dinyatakan tersebut memberi pengertian negatif, namun terdapat juga konflik yang bermanfaat, iaitu konflik yang menyokong matlamat organisasi dan memperbaiki tahap pencapaian organisasi. Ini bermakna konflik tersebut menjadi sumber perubahan yang progresif kepada organisasi, manakala konflik tidak bermanfaat ialah konflik yang konflik yang menghalang unsur-unsur positif dalam menuju pencapaian matlamat. Proses konflik. Yang pertama, potensi percanggahan atau ketidaksepadanan boleh diertikan sebagai punca konflik yang dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu komunikasi, struktur dan pemboleh ubah peribadi. Ketiga-tiga menyebabkan perbezaan atau perselisihan wujud. Nombor 2, pertimbangan dan kepribadian. Konflik dikatakan wujud hanya apabila dianggap oleh pihak-pihak yang terlibat persif konflik, tetapi akan dirasai hanya apabila pihak berkenaan terlibat secara emosi felt konflik, iaitu merasa bimbang, tidak puas hati, benci, mengalami ketegangan atau tekanan. Peringkat ini adalah penting kerana isu konflik mula ditakrifkan dalam minda individu yang terlibat. Nombor 3, niat. Keputusan untuk bertindak dalam cara tertentu bagi menghadapi konflik yang wujud, misalnya mengelak bekerjasama, berkompromi, penyesuaian diri, bersaing dan sebagainya. Nombor 4, tingkah laku. Konflik menjadi jelas pada peringkat ini. Peringkat tidak laku merangkumi penyertaan yang dikeluarkan, tindakan yang diambil dan gerak balas oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Nombor 5, hasil atau kesudahan. Tindakan dan gerak balas pihak-pihak yang terlibat dalam konflik boleh memberi kesan meningkatkan atau menurunkan prestasi kumpulan berkenaan. Persaingan sumber yang terhad. Dalam sesebuah organisasi, sering berlaku persaingan untuk mendapatkan pengagihan sumber-sumber seperti jawatan, keuangan, kelengkapan pejabat dan kelengkapan peribadi bagi memenuhi kehendak jabatan masing-masing.
Namun, sumber-sumber tersebut adalah terdapat akibatnya berlaku ketidakpuasan hati dan ketidakadilan dalam pengagihan sumber tersebut apabila masing-masing mengutamakan kepentingan sendiri daripada mencapai matlamat organisasi keseluruhan. Ketidakjelasan tanggungjawab dan kuasa. Dalam organisasi, terdapat pekerja yang masih sama dalam menjalankan tugasnya dan mengharapkan orang lain melakukan tugas tersebut. Apabila timbul masalah dalam penyelesaian tugas, pergeseran antara pekerja akan berlaku. Persandaran tugas. Persandaran tugas bermaksud tugas yang memerlukan individu atau unit lain untuk membantu menyelesaikan sesuatu tugas yang memerlukan kerjasama dan persefahaman antara kedua pihak. Kekurangan maklumat. Masalah kekurangan maklumat selalu terjadi dalam sesebuah organisasi. Ini kerana komunikasi yang lemah antara bahagian atau individu itu sendiri yang gagal menguruskan maklumat tersebut. Pengurusan maklumat yang lemah menjejaskan mutu kerja dan akhirnya gagal mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Apabila berlaku kegagalan tersebut, konflik yang telah pun terjadi akan menjadi lebih buruk dalam organisasi tersebut. Maklumat yang berbeza. Kebiasaannya berlaku perbezaan matlamat di antara unit atau jabatan kerana organisasi mempunyai matlamat keseluruhan. Konflik juga boleh berlaku di antara individu dan kumpulan. Perbezaan tersebut berlaku kerana latar belakang dan pemikiran yang berbeza antara pekerja. Misalnya, organisasi membuat perubahan dasar dan dimaklumi kepada pekerja. Kemungkinan terdapat pekerja yang tidak dapat menerima perubahan tersebut dalam jangka masa terdekat. Konflik mulai berkolak dan desakan serta paksaan hanya akan membawa kepada tindakan yang lebih buruk bagi menunjukkan ketidakpuasan hati mereka. Cara menyelesaikan konflik. Yang pertama, strategi persaingan selalunya digunakan untuk mengalahkan pihak lawan dan ia wujudkan situasi menang kalah kerana kedua-dua pihak boleh berkonflik bersaing untuk mencapai matlamat masing-masing. Keadaan ini berlaku dalam kumpulan yang kurang mementingkan perpaduan dan lebih mengutamakan pencapaian matlamat yang ditetapkan. Teknik ini juga digunakan untuk menjaga status, membuat keputusan dengan cepat, memudahkan situasi dan memuaskan kehendak semula jadi manusia apabila kedua-dua pihak enggan untuk bertolak ansur serta berbincang secara terbuka. Nombor 2. Strategi yang kedua ialah penggelakkan. Isu-isu konflik dipendamkan atau tidak diendahkan bagi sementara waktu untuk mengumpulkan maklumat dan menganalisasi masalah yang berlaku. Ahli kumpulan cuba mengelak tercetusnya perbalahan kerana perpaduan pasukan yang rendah dan keinginan untuk mencapai matlamat adalah rendah. Ada kalanya, isu-isu konflik sengaja diketengahkan oleh pihak-pihak tertentu atas sebab-sebab tertentu. Nombor 3. Strategi kompromi pula menggunakan teknik arbitrasi rundingan dan tawar-menawar. Strategi ini memberi faedah kepada kedua-dua pihak yang berkonflik daripada penyelesaian yang dilakukan. Kedua-dua pihak terpaksa mengorbankan kepentingan masing-masing untuk menerima faedah bersama yang telah dipersetujui. Ini bermakna berlaku situasi menang-menang. Kebiasaannya, teknik ini melalui proses penyelesaian dengan melibatkan orang ketiga yang bertindak sebagai mediator yang menjadi kepercayaan kedua-dua pihak. Yang keempat, seterusnya, strategi penyesuaian yang berbeza bermatlamat untuk memelihara perhubungan dan kedudukan. Ini mendapatkan kerjasama dan menyelesaikan konflik dengan cepat. Sesetengah ahli kumpulan akan mengalah kepada pihak yang lebih dominan kerana keadaan perpaduan kumpulan yang tinggi. Teknik ini hanya memuaskan sebelah pihak sahaja dan lazimnya digunakan oleh majikan yang telah berkuasa. Ini bermakna
kumpulan kerja tersebut mementingkan perpaduan pasukan namun kepentingan mencapai matlamat adalah rendah. Yang kelima, strategi yang terakhir ialah permuafakatan. Dalam teknik ini, kedua-dua pihak mencapai matlamat masing-masing dalam situasi menang-menang. Sikap bertolak ansur dan mementingkan pencapaian matlamat serta perpaduan pasukan menjadi keutamaan. Di samping itu, konflik juga menggalakkan seseorang itu memikirkan punca sesuatu masalah dengan lebih mendalam, meningkatkan motivasi atau menyelesaikan masalah dan memahami emosi serta tingkah laku diri sendiri dan orang lain dalam usaha mewujudkan satu penyesuaian atau perseimbangan. Kesan negatifnya pula, konflik yang berlaku juga boleh menghasilkan kesan negatif, boleh menimbulkan sikap benci-membenci, kemurungan, permusuhan, saling tidak percaya, tuduh-menuduh, tiadanya kerjasama, sabotase dan sebagainya. Kesimpulan, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam pelbagai keadaan akibat daripada kebangkitannya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua atau lebih pihak secara berterusan. Walaupun definisi konflik yang dinyatakan tersebut memberi pengertian negatif, namun terdapat juga konflik yang bermanfaat iaitu konflik yang menyokong matlamat organisasi dan memperbaiki tahap pencapaian organisasi. Untuk bermakna konflik tersebut menjadi sumber perubahan yang progresif kepada organisasi. Manakala konflik tidak bermanfaat ialah konflik yang menghalang unsur-unsur positif dalam menuju pencapaian matlamat. Kehadiran sesebuah konflik tidak semestinya bermakna organisasi sedang menuju kehancuran. Namun, jika dibiarkan konflik ini berlarutan, ia akan mengundang persekitaran yang tidak sihat dan kurang menyeronokkan. Terima kasih.